Okey, kita dah live. Sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada studio di Puchong ni, Zaida Ibrahim Food Studio. Kak Zaida dah menunggu dah tu. Nak masak apa hari ni? Okey, apa khabar Kak Zaida? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sihat. Okey, kita dah bersiaran. Jadi yang dah tonton di Facebook dan juga Instagram, shout out lah kepada rakan-rakan yang lain. Kak Zaida dah live. Okey, jadi kita jadikan forum waktu live ni untuk kita berbincang tentang masakan. Untuk kita berbual, berkenal. Kita sharing. Berkenalan tu je ya. Yes, menambahkan betul. friends ya. Zaman-zaman dulu orang kata kawan pena je tengok apa magazine, betul tak? Kan kita hantar-hantar surat. Sekarang ni semua dah senang. So daripada medium macam ni pun kita boleh berkawan sebab interest yang sama. Kita suka memasak. Alright, minta tolong. Okay ke? Minta tolong like, love, comment dan share video live kita ni jadi ramai lagi yang boleh tonton bersama. Okey, macam Kak Zaida tanya tadi harapnya sound okey hari ni. Alhamdulillah, okey sound. Tak ada baju. Okey, sekejap. Kita check sound dulu. Is it okay dengan sound kita? Okey, minta love, like, comment dan share seperti biasa supaya lebih ramai orang dapat lebih ramai ya friends, apa tu kata orang, saudara mara, friends dapat kongsi resepinya ya. Okey, nampaknya sound okey. Alhamdulillah. Apa kata kita mulakanlah Kak Zaida sebab dah ramai dah ni. Alhamdulillah ya. Okey, jom masak dengan Kak Zaida. Okey, jom. Okey, tengah hari ni Kak Zaida nak tunjuk masak ataupun bake ya. Kita nak bakar hari ni ya. Kita nak buat kuih scones. Ya. Mungkin ramai yang dah tahu scones, ramai juga yang dah pandai buat scones ni. Scones ni apa dia? Mana ya? Scones ni rupa teksturnya ialah antara combination of roti dan kek. Ya. Dia nak kata lembut sangat tidak, nak kata keras sangat pun tidak ya. Okey, bahan-bahan untuk buat scones. Scones original scones lah ni ya. Sebab scones ni banyak sekarang ni ya, banyak flavor, banyak rasa. So now Kak Zaida nak buat yang original scones ya, yang tak ada banyak bahan kat dalamnya lah ya. Okey, bahan-bahan untuk scones, 280 gram tepung gandum. Okey, 280 gram tepung gandum, 50 gram gula caster, 15 gram baking powder, 35 gram garam, 70 gram butter yang sejuk dari peti sejuk ya. Kemudian 200 gram heavy cream ataupun thick cream ataupun cooking cream. Ya, 200 gram. Kemudian kita guna 50 gram kismis. Perempuan boleh tukar kepada cranberries, kepada apa-apa dried fruit lah ya. Dried fruits ya. Okey. Saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk kita buat scones. 280 gram tepung gandum, 50 gram gula caster, 15 gram baking powder, 35 gram garam, 70 gram butter sejuk, 200 gram thick cream ataupun heavy cream dan 50 gram kismis. Kak Zaida dah potong dua lah ya, bagi dia kecil sikit. Alright. Okey, bahan-bahannya kita akan ulang dari masa ke semasa untuk bahan-bahan buat scones ya. Okey, pertama sekali kita perlu masukkan 280 gram tepung gandum. Okey, kita masukkan gula sebanyak 50 gram gula. Baking powder sebanyak 15 gram baking powder. Garam 3,5 gram garam. Okey, kita gaul rata dulu. Okey, kemudian kita masukkan butter.
Butter ni perlu di rub yang sebenarnya ya dalam tepung ni. Okay, kita buat macam ni pun boleh jugalah. Nak buat dia senang aja ni ya, scones ni. Scones ni biasanya kita hidang waktu pagi ya, pagi breakfast ya, ataupun petang, makan bersama dengan butter, dengan jam, dengan cheese ya. Biasanya English scones ataupun American scones ni dihidang. Mak Saleh makan pagi yang biasanya scones ya. For breakfast. For breakfast. Okay, kita pakai ni pun boleh jugalah ya. Kita rub ataupun kita hancurkan ataupun ratakan butternya bersama dengan tepung-tepung ni tadi ya. Tepung, baking powder, gula dan garam. Bahan-bahan ni tak banyak Kak Zaida? Scones biasanya tak banyak ya. Ada setengah-setengah scone tu guna telur juga ya. Yes. So yang ini tak ada telur lah. So this one for those yang vegetarian, saya rasa boleh makan ya. Sebab kita tidak tak ada telur. Telur tak ada ya. Okey, kita agak dah rata macam ni ya, dah nampak dia rata butternya bersama dengan tepung ni tadi. So jadi advisable untuk butter dia dalam keadaan lembut Sejuk. ataupun sejuk. Sejuk ya. Sebab kalau lembut dia mudah melt. So susah kita nak buat proses ni macam ni ya. Ni kita panggil rubbing method ya, tapi saya tak rub. Saya pakai ini supaya dia mudah hancur lah ya. Butternya tu mudah hancur bersama mudah rata bersama dengan tepung. Okey, lebih kurang macam ni ya rupanya. Nah, kita akan masukkan krim. Krim ni pun jangan dipukul. Maksudnya hanya kaut lipat je. Basically dia bukanlah macam nak sebati. Dia nak gaul, asalkan dia bergaul aja. Bergaul rata lah. So let's say kalau kita ada mixer, macam mana tak boleh. Kalau kita nak guna mixer, you tak boleh buat scone pakai mixer. there you go. Dia tidak boleh dipukul ataupun diratakan terlalu lama ya. Scones ni dia hanya kaut lipat sahaja. Okey. So inilah method kaut lipat ya. Kaut lipat, kemudian gini aja ya. Dia tak boleh scone ni dia tak boleh digaul rata ya. Digaul macam buat biskut tu tak boleh. Nanti dia tak naik. Dia kena ada rongga-rongga angin. There you go. Itu tips untuk hari ni untuk scone ya. Beruntung you all hari ni dapat free resipi dan free cara-cara sedap ni ya. Tengok scone ni sedap ya. Dengan resepi scone ni, wow. Okey, kita akan pakai tangan ya untuk nak ratakan dia. Ini pun tak boleh tak boleh diuli ya. Hanya kita nak lekat-lekatkan aja ni. Dia tak boleh diuli ya. Kalau you uli dia akan jadi lembik nanti. So kira macam kita nak tugaskan dia je lah. Macam ni. Nak sama-samakan dia je macam dah tu. cukup ya. Dia tak boleh over mix. Asyik. Cukup. Kalau you try to over mix dia, nanti dia jadi lembik ya, perempuan. Bila dia jadi lembik, nanti you susah nak handle dia, dan itu yang mula tambah tepung tu. Alright Kak Zaida, sebelum Kak Zaida saya lupa nak taruh kismis. Kak Zaida. Okey. Apa tu Kak Zaida masukkan? Kismis ni. Patutnya masuk masa tadi ya. Ni masa dia tengah ni dah tergaul rata lah pula. Boleh lupa pula ya. Tapi tak apalah. Ada pemata padahal tu. Ish. Okey, ada soalan dah Kak Zaida. Assalamualaikum Kak Zaida. Kalau tak ada heavy cream, boleh ganti dengan susu full cream tak? Jangan taruh 200. Kalau susu full cream dia agak cair. Perempuan jangan taruh 200 ya. Nanti takut dia tu agak-agak dululah.
Masuk maybe 180 dulu kalau dia dia pekat ataupun dia keras, tambah sikit je. Ya. Okey, so jangan main lama-lama. Ini pun dah Kak Zada dah tergaul lebih ya. Okey. Sepatutnya you tak boleh gaul lama macam ni. Untuk scones. So jadi you all dah tahulah bila dekat rumah nanti bila buat. Kak Zada lupa lah pula tadi. Terlebih kadang-kadang kita pun terlupa juga. Yalah manusia biasa. Padahal depan mata tu ya. Tak apa kat kepalanya memikir. Alright. So kita tak perlu roll. Kita hanya tepek-tepek dia je macam ni. Okay. No wonder lah for breakfast. Sebab breakfast selalu kita nak masak yang senang-senang. Yang senang-senang, yang ringkas. Kita campak, kita balik-balikkan dia. Dah siap. Kita masukkan aja dalam oven. Gitu. Okay, so carikan cutter. Ya, Kak Zara guna cutter ni. Okay. Alright. Okay. Okay, ni rupanya kadang kita akan letakkan kat sini. Right. Ya, dia tak perlu dicanai-canai scones ni sebenarnya ya. Dia hanya diketuk-ketuk je macam ni. Ya. So sangat-sangat easy for breakfast meal with scone. Okay, boleh tengok heavy cream punya kotak? Boleh sebentar ya. Sebentar ya. Ni Kak Zara tunjuk dulu. Kita buat ni. Okay, so yang ini saiz dia lebih kurang dalam 2,5 inci. Yang Kak Zaidah gunakan lebih kurang ni. Ya. Scone je tak lawa kecil sangat, tak lawa besar sangat. Yes. Okay. It's just nice. Kita sambil-sambil tu Bel, kita panaskan oven lebih kurang 190 hingga 200 degrees ya. Untuk scones apinya kena panas ya, ovennya kena panas. Suhunya kena panas. Okay, itu rupanya scone-nya. Yang senang je. Senang, scone senang buat dia. Patutlah buat untuk breakfast. Senang aja. Ya, Mak Salim senang sangat untuk buat scone dia. So tebal dia dalam tebal tebal terpulang lah ya. Ada orang kot. suka scones yang very high, yang tinggi ya, yang naik tinggi gitu naik ya. Ada yang tak suka, nak buat nipis sikit pun boleh. Cuma scones ni kalau buat nipis, takut nanti waktu kita bakar dia akan jadi like biskut pula nanti, keras. Ya. Ini pun tak boleh diuli ya, hanya di tepuk-tepuk aja dia. Okay, so kita buat sikit lagi. Satu adunan ni dapat lebih kurang 9-10 macam tu lah ya. Okay. Okay, kita perlu preheat oven ya sebelum kita masukkan scones kita. Preheat oven, kepanasan suhunya ialah 190 hingga 200 degrees. So preheat oven ni selalunya ada timer ke Kak Zaidah kalau kita nak preheat? 15 minit, 10-15 minit. Right. Bila kita masukkan apa-apalah yang kita buat ni, make sure that dia suhunya tu dah siap. Kalau 190, maksudnya kita masukkan tu dah 190. Baru dia naik cantik ya.
Alright, Okey. there you go. Yang last one ni, lebih kurang untuk saiz 2,5 inci dan tingginya kita lebih dapat kurang 10 lebih kurang. 3 suku inci hari ni Kak Zaidah buat. Tiga Okey, suku kita inci, boleh bukan lah. 3 suku inci. Maksudnya apa orang panggil 0.75 inch tinggi dia. There you go, scone for Alright, today. siap dah scones kita. Kemudian kita perlu wash dia, egg wash dia ya. Okay. Saya angkat ni dulu sebab ini agak ada tepung ya. Senang kan untuk Senang, buat scone breakfast? senang. Mungkin sedap Scone lagi senang. kalau kita keluar daripada oven, kita letak 1 scoop aiskrim kat atas. Oi, lagi sedap tu. Ya. Lagi sedap ya. Alright. So now kita nak egg wash dia. Ini sekali dah siapkan ya. Kuning telur saya dah letak bersama sedikit susu. Kuning telur ya, sama sedikit susu. Di bahagian atasnya kita glazekan dia ataupun kita egg wash dia. Kalau tak egg wash dia tak cantik. Dia tak ada apa golden effect yes. dekat atasnya. Sebab kita nak golden brown, bukan brown sahaja. Okey, kita sapu dulu. Kemudian bolehlah kita bakar. Okay. Wow. Macam dah boleh terbayang dah Kak Zaidah rasa. Ya. Okey. Okay. Ni rupa scones kita sebelum dibakar. Okey. Nah, kita masukkan ke dalam oven dan kita bakar lebih kurang 20 minit ataupun sehingga dia coklat keperangan. Dengan suhu 190 hingga 200 degrees. Right. Terpulang kepada oven ya, dan kita perlu bakar api atas bawah ya. Api atas bawah. Mesti guna api atas bawah. Alright, tadi yang bertanya, elok dah Kak Zaidah pegang tadi. Ni ada yang tanya, yes. apa thick cream apa yang Kak Zaidah gunakan? Kak Zaidah guna Embok cooking cream. Any thick cream boleh ya. Tak semestinya cooking cream. Dia ada kadang-kadang dia tulis thick cream, kadang-kadang dia tulis cooking cream. Kalau tak ada thick cream, then you get cooking cream. Kadang-kadang dia ada tulis harapnya tak silap lah, harus dia tulis double cream. So double yang cream itu pun boleh. Cream lah kan. Kalau double whipping tak boleh. Double whipping is for whipping. Whipping, bila whipping cream dia manis. Kita tak nak yang manis. Kita nak yang cooking. Cooking dia tak manis ya. Yes. Cooking cream, thick cream dia tak manis. Kalau whipping cream dia manis. So kita tak nak yang manis. Jadi jangan salah ambil. Jangan salah ambil. Nampak krim aja tu beli. Nampak krim itu dia. Dia ada whipping dengan dia ada cooking ataupun thick cream. Itu yang ada yang tanya kalau cooking cream boleh ke? Boleh. Sebab hari ni sendiri Kak Zaidah gunakan pakai cooking cream. Ya. Sebab cooking cream memang thick cream lah untuk kita masak. Dan you sejukkan dulu sebelum kita guna. Ya. Jangan at room temperature. Nanti adonan you akan jadi lembik. Alright, so unsalted butter. Hari ni salted butter salted butter. Kak Zaidah pakai salted butter. Unsalted pun tak apa, sama je. Butter sejuk tu berapa gram ya? Tak sempat catat tadi. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, salin ya. Kak Zaidah ulang lagi sekali resepi untuk scones kita hari ni. 280 gram tepung gandum. 50 gram gula caster. 15 grams baking powder. Ini normal baking powder, bukan double acting ya. Normal, biasa, baking powder biasa. 15 grams. 3.5 grams garam. 70 grams butter sejuk. 200 grams heavy ataupun thick cream. Dan 50 grams kismis. Ataupun you nak tukar cranberries boleh. Apa-apa dried fruits boleh. Ya, nak tok chocolate chips pun boleh juga. Ya. Okey, boleh dapat resepinya. Okay, ada yang bertanya. Alright, Bunga Ros tanya Puan nak timbang 3.5 gram. Apa tu? Boleh. Untuk garam tu guna penimbang cara macam mana? Boleh pun beri penjelasan. Kak Zaidah pakai tu digital. Yang scale tu kot. Yang scale memang payah nak dapat 3.5. Kalau tak dapat 3.5 dia pakai 3 je lah. Pakai 3 saja, ya. Kalau you pakai salted butter, you pakai 3 je. Kalau unsalted butter, you pakai 3.5 ataupun 4. Ya. Ya. Alright. Itu pakai tangan je lah, boleh ke? Nak uli-uli tadi. Untuk masa butter dengan tepung boleh ke kalau kita pakai tangan? Boleh. Cuma saya
Saya pakai hand sauce, saya rasa macam tak selesa nak masukkan tangan dalam bowl. You boleh rub dia, ya, rubbing method. Dia yang sebenarnya pakai rubbing method tadi, masukkan butter dalam tepung dan you rub sehingga dia rata semua. Baru you masukkan cream. Alright, Roy Idris tanya Kak Zaidah, cooking cream sama dengan whipping cream ke? Different. Cooking cream dia tawar. There is no sugar dalam cooking cream. Tapi dalam whipping cream, yes, dia ada gula, dia manis, ya. Itu biasanya you decor ataupun you buat apa-apalah, topping normally on cakes lah, ya, dalam cakes. So, Nina tanya, rub-in method kan Puan buat scone ni? Yes. Rub-in method. Kita memang guna rubbing method. And sampai dia jadi sandy texture, sampai dia jadi macam sand, macam serebuk lah, ya. Dia tak boleh, kalau puan guna butter yang cair ataupun butter at room temperature, you tak boleh rub dia, nanti dia akan jadi lembik, ya. So itu bukan nama rubbing method. Untuk buat scone kena buat rubbing method, rub-in method. Okay, resepi scone bestnya. Inilah resepi yang ditunggu. Betul. Sebenarnya scone ni daripada tahun lepas, ya, dalam suggestion list kita. Betul. Alhamdulillah akhirnya muncul scone dah di sini. Okay, whipping cream tak boleh, ya, digunakan. Whipping cream manis. Whipping cream dia cair, ya. Dia cair, dia bukan thick cream. It's not a thick, dia cair whipping cream, ya. Alright. Hakim Rahman kot rasanya nama dia, HKIMRAHMN underscore, kata soalannya, scone ni asal mana sebenarnya? Scone ni English, ya. Tak kisahlah dia daripada dia area UK ke Mak Saleh. Dia memang Mak Saleh, memang makanan Mak Saleh. Either French, British ke, tu memang ni makanan dia orang. Tapi mostly known daripada area Britain lah. Yes, area Britain, English, daripada Irish pun ada. Okay, so bahagian bukan situ dan Melayu, orang lain pun terus makan. Bukan makanan Melayu, ya. Ini bukan makanan Asia. So dia memang bahagian di Britain, ya. Sebab tu dia senang aja. Dia gaul-gaul aja, dia terus bakar. Sebab dia orang memang makan, memang dia suka produk yang dengan susu, ya. So dia makan butter, and then scones ni pun dia makan dengan butter. Dia makan dengan butter, dengan jam, bila morning breakfast, ya, dengan cream ataupun dengan cheese, ya. Kita pun chocolate spread pun sedap. Sedap, apa-apa pun sedap. Dia very creamy, ya, very lemak. Puan, selepas butter letak apa tadi tu? Lepas butter cream. Kan kita buat rub-in method, kemudian kita masukkan cream. Lepas tu kita balik-balikkan dia. Balik-balikkan aja. When put in, bila masukkan cream, jangan balikkan dia sampai dia jadi adunan yang lembik. You tak boleh banyak gaul dia. Nanti adunan you akan jadi very sticky. Bila very sticky, nanti susah nak handle, and then you susah nak handle, nanti dia pun tak berapa naik. Alright, resepi apa? Ni yang baru tune in, menu hari ni adalah scones, ya. Scones. Cooking cream berapa banyak? Cooking cream tadi 200, ya. 200 grams ataupun 200 ml pun boleh, ya, mililiter. Alright, Ain Zari, nanti share video ni boleh my dear. Untuk rakan-rakan di IG, untuk nak tonton semula, InsyaAllah setiap live video kita akan savekan di IGTV. Jadi you all tinggal scroll sahaja di IGTV dan boleh tonton. Oh, makanan Mak Saleh ya Kak Zaidah hari ni. Memang makanan Mak Saleh ni. Simple aja sebenarnya. Makanan Mak Saleh hari ni. Okay? Yes, simple. Anyway, boleh tambah juga kita punya menu untuk tomorrow morning for breakfast. Kan makanan sarapan kita. Kalau kita tak payah sarapan pun kita makan aja ni all the time. Kalau Mak Saleh dia makan for breakfast, ya, breakfast ataupun tea, ya. But normally they serve pagi lah. Yes. Sebab dia nak makan dengan butter together dengan jam, ya, for breakfast dia dengan dark coffee macam itulah. Okay, so jadi yang dah dapat resepi Kak Zaidah ni terus buat, sebab I bet mesti ramai yang nakkan resepi scones ni. Akhirnya muncul juga di program Jom Masak Kak Zaidah. Ya, saya pun dah lama nak mengajar scones ni, ya. Scones ni sebenarnya saya pun ada banyak juga resepi scones, ya. Bukan satu, ya. Saya ada a few types of scones. Tapi ni salah satu yang senang lah, yang senang kita nak dapat, dan rasa dia pun
boleh kita makan lah ya, dia lemak-lemak macam tu. Si Cik Deepa Chandran. Yes. Okay, tanya, can we put nuts? Which butter can we use? Nuts, nuts jangan letak nuts yang berat-berat ya. Maybe like walnut. Light walnut, light nuts macam walnut. So, jangan letak macam kacang tanah all that. Peanut dia berat dia, so maybe akan ada ganggu nanti pada dia punya proses nak naik ya. Sebab itu you tak boleh gaul dia banyak sangat ya, nanti dia susah nak naik nanti. Sebab dia heavy, dia tak macam cakes, dia tak macam roti. Roti ada yeast to help. This one hanya baking powder. Dia hanya from baking powder tu untuk nak naikkan dia ya. Okay, kita tengok macam mana tu dia dah naik tu, kita tengok keadaan naik dia. Okay, there you go. Boleh? Okay, itulah rupa skon kita. Tu dia dah mula nak naik ya. Ya. Cantiknya kadang-kadang. Okay, dia akan naik kruket-kruket dia tak boleh naik macam biskut ya. Kalau macam biskut tu ya dia naik cantik je. Ni dia naik agak kruket-kruket lah ya. Sebab due tu kita punya, sebab kita tak canai dia tadi. Ya, kita balik-balik. Ini pun Kak Zaidah sudah proses saya. Dia yang sebenarnya masa saya first gaul tadi, waktu tu you dah boleh terap. Tapi sebab saya lupa tadi nak letak kismis. So bila saya masuk kismis, saya sedar 2 kali menguli dia. Ya. So kita harap-harap dia naik cantik lah. Dia very sensitive scones ya. Very sensitive dari segi gaul. You kena make sure that you tak boleh over mix dia. Nanti dia punya naik tak cantik. Dia tak naik sangat nanti. Dia naik tak tinggi. Ya. Alright, okay, kesianlah semua nakkan resepi, hang in there. Sebentar lagi tim social media Zaidah Ibrahim Food Studio akan kongsikan dengan anda semua full resepi untuk menu hari ni. Jadi, yang sedang menonton ni, salin apa dulu yang boleh anda semua salin. Sebentar lagi, okay, glue yourself dengan page Kak Zaidah ni. Jadi sebentar lagi akan ada postings dari 1 minute video ada, dan juga full recipe semua akan ada available lepas habis sahaja live kita nanti. Sabar ya for those yang nak resipi. Dan ada juga maybe yang ada resipi kita boleh pinkan ke. So far tak ada ya. Masih belum ada lagi. Tengah fokus ya. Kalau guna air fryer boleh tak? Saya dapat hari-hari ni pertanyaan nak air fryer. Air fryer ni boleh bakar ke? Kalau air fryer boleh bakar, sebab namanya pun fryer. Fryer means you fry. You tak bake. Yeah. Air fryer macam oven. Air fryer dia punya function is like oven. So tak payahlah patut dia cakap air fryer. Patut dia cakap air fryer dia angin. Maybe you can try. Saya tak tahu ya, sebab kalau saya cakap boleh kan takut tak cantik. So it's up to you. Betul. But these scones you be careful ya. Dia ni tak macam kek tau. Kek suhu dia 190, 180 dia akan jadi cantik ke whatever, pasal dia punya sukatan cukup. Yang ini depends on how you mix. Kalau you tersilap bancuh, tersilap mengadun, hari ni katalah you simply mengadun ya, jadi cantik. Besok you buat lain, nanti dia jadi lain. Scones ni dia depends on how you mix dia dan suhu oven you. Itu penting sangat. Scones tak boleh api kecil sangat ya. Suhu rendah sangat dia tak boleh. So api seperti biasa atas 190 bawah. atas dan bawah, 190 to 200. Ini untuk scones ya. Alright. Salam Chef Zaidah dan Bella. Yes. Hari ni saya buat pepes udang sebab tak makan pepes ayam. Udang. Okey, sedap. Sedapnya. Ya, pepes udang. Wow. Sedap pepes ya, ataupun pais ya. Pun sedap. Memang sedap. You buat dengan udang boleh, you nak buat dengan ikan pun boleh, you nak buat dengan hari tu kita buat ayam ya. Sedap ya, memang sedap. Rubiah selamat. Sapu susu cair dengan telur ke? Telur tu Kak Zaidah letak sedikit susu cair kotak tu ya. And then dia sapu sikit. Kalau dia sapu kuning telur je, takut dia pekat sangat. Kalau fresh milk boleh ke? Boleh, fresh milk boleh lah. Fresh milk boleh. So that dia punya egg yolk tu tidak terlalu pekat. Tidak ada skin nantilah pula. Kalau tidak kan nanti dia jadi macam satu lapisan egg yolk ya. So you kena add some
susu cair ataupun susu kotak. Okey, saya dah nampak ni muncul dah untuk resepi hari ni Amidah Ismail. Thank you so much Sis Amidah Ismail. Sebelum saya pinkan, saya akan run through resepinya jika betul, dan saya akan pinkan terus. Okey Kak Zaidah, saya bacakan scones untuk hari ni. Resepinya 280 gram tepung gandum, Correct. 50 gram gula kastar, 3.5 gram garam, 15 gram baking powder, 70 gram butter sejuk, 200 gram heavy cream ataupun cooking cream. Alright, sejukkan dulu. Dan 50 gram kismis. Betul tu. Alright, kemudian kuning telur untuk sapu atas scone sebelum dibakar. Kuning telur bersama dengan susu ya. Bakar 190 hingga 200 api atas bawah. Yes. Alright, Correct. there you go. Thank you so much. Saya dah pinkan ya resepi untuk menu hari ni. Thank you so much. Okey Bel. Tadi saya ada kesilapan sikit waktu saya mengadun. Dia naik tapi tidak terlalu tinggi. Nampak tu ya. Dia tak boleh 2 kali. Saya mengadun 2 kali tadi. Dia naik tapi tak berapa tinggi sangatlah. Alright. Okey. So nampak errornya di mana, salahnya sikit, di silap mana. sikit. Okey, silapnya di mana. Jadi anda dia semua susah dah nak tahu. naik nanti ya. Kalau you silap gaul, dia tak cantik nanti. When you bakar dia tak cantik. Right. Okey, harapnya okey, nak ulang lagi resepi. Hang in there, boleh tengok swipe semua komen. Akan ada satu komen yang tertinggal. Komen daripada Sis Amidah Ismail. Dan komen tu ada full resepi untuk menu hari ni. Kita memang tak sediakan di title ya untuk menu hari ni sebab kita nak tengok sama ada komitmen anda. Kita dah beri full komitmen untuk memberi anda semua resepi yang sedap-sedap, resepi yang special ya Kak Zaidah. Ya, betul jadi, tu. we need your commitment with us to engage with us. We want to see sama adakah anda ni semua fokus ke tidak. Itu dia. Okay, so jadi nampaknya kita dah ada orang yang fokus kat sini. Okay, Amidah Ismail, thank you so much. Okay, kalau pakai self-raising flour boleh tak? Self-raising flour dia dah ada baking powder dalam. Maybe you can try letak, tapi still nak kena letak juga baking powder. Kita perlu baking powder yang kuat ya, yang banyak untuk nak naikkan dia sebab dia kuat berat. Sebab dia tepung gandum je, dia memang berat. Ya. So kita perlukan baking powder yang banyak. So kalau self-raising flour, you try dia punya, kalau letak lebih pula baking powder takut dia ada rasa pahit ya. Boleh jugalah ya. Cuma saya tak tahu dia boleh naik tinggi atau tidak. Kalau dia kurang naik, perempuan kena tambah sedikit lagi baking powder. Sebab baking powder dia agak banyak ya, 15 gram. Quite a lot lah. Satu sudu makan lebih kurang. Alright. Roy Idris kata taman saya dah ramai positif COVID Kak, dan ramai yang tengah kuarantin. Doakannya Kak. Kawasan mana tu ya Roy Idris? Okey, dengan keadaan pandemik ni, PKPD, stay safe, stay at home ya. Jangan keluar ya. InsyaAllah kalau kita tak keluar, kita tak adalah terdedah kepada penyakit ni ya. So harap perempuan PKPD kita pun dah extend ya. Jadi berhati-hati semua. Sayang-sayang semua. Okey. Jangan keluar rumah. Kalau tak keluar insyaAllah. Ya. Boleh tak guna tepung kek? Tepung kek dia quite light. Kita pakai tepung gandum ya. Pakai tepung gandum aja. Ya. Pakai tepung gandum. Untuk bancuan hari ni mungkin agaknya Hakim ada nak tanya, nanti dah masak tekstur dia rangup ke? Dia tak rangup. Untuk pengetahuan you all, scones dia tak rangup. Dia bukan cookies. Dia bukan biskut. Dia antara rasanya antara kek dan roti. Roti tu dia liat, kek dia lembut. Jadi antara dua tu, dia nak kata lembut sangat tidak, nak kata keras pun tidak ya scones ni. Dia kalau rangup pun di bahagian skin dia je, di bahagian atas. Dalamnya akan rasa macam a bit padat sikit. That is scones. Ya. Okay, Kieran Kaur, Kak Saidah boleh add Amalco kalau nak lebih taste? Okay, when you add something like Amalco ke apa pada you punya scones, you kena add dalam you punya cream tadi. Do not add when you dah mix semua, you put colouring ke. Do not add
waktu you dah mix. Sebab if you try to add something when you nak mix dia, you akan try to mix dia lebih. Sebab kalau tidak nanti dia tak rata lah rasanya, Nanti dia tak color naik. dia tak sama. So when you start to stir dia a lot, nanti dia tak naik. Dia akan bantat. Bantat tahu tak? Dia akan Tak masak. bukan tak masak, dia tak naik, dia berat. Ya, so you be careful when you do mixing pada scones. Ya, scone tak boleh mix banyak sangat. Dia balik-balik 2-3 kali dia dah cukup. Dia tak boleh. So if you try to put colour, you try to put flavour, letak masa dalam krim tadi tu. Ya, so you when you mix tu maksudnya you mix sekali together dengan the cream. You tak boleh dah masuk cream semua then baru you nak letak colouring ataupun you nak letak flavour Imalco ke whatever. Ya, so nanti if you add later, you akan try to mix dia lebih lama, which is scones you tak boleh mix berulang-ulang banyak kali. Nanti dia jadi bentat ya. Masa panas tu you makan memanglah lembut. Masa dia keluar oven tu, you patah dia memang dah lembut. Tapi you tunggu dalam 2 jam, melentung keras nanti. Ya, so you be careful when mixing. Right. Okay, jadi Kak Zaidah, mungkin sebab tadi pun Kak Zaidah Dia kita pun tak berapa cantik ya. kita tunjuk pun cara pun bukanlah salah, maksudnya Kak Zaidah terlupa. tersilap. Okay, so jadi kismis tu Yes. sebenarnya waktu yang terbaik untuk kita masukkan dalam bancuhan Masa dalam tepung. Masuk tepung, saya tadi pun dah tersalah. Padahal kismis tu depan mata saya tadi. So jadi okay, kalau tepung dengan kan butter. kita letakkan tadi tepung dulu kan ya. Yes. Tepung and Gula. then gula Butter. and then butter, tepung, gula, baking powder dan garam. Oh, yeah. You mix semua, masukkan butter. Mix butter dah jadi sandy texture, dah jadi berderai, masukkan kismis. Ratakan dulu kismisnya. Dah rata semua dalam tepung, baru you last kali masukkan krim tadi. Baru betul. Ya, Kak Zaidah tadi dah masukkan krim semua, dia dah jadi satu dough yang cantik. Saya lupa pula letak kismis. So when I put the kismis dalam yang saya dah mengadun, so saya mengadun 2 kali ya. Saya mengulinya 2 kali. So dia agak jadi berat dah adunan tu. Ya. So dia naik tapi tak berapa cantik. Kesian dia. Tengok dia. Tak berapa cantik. Dia jadilah tapi tak berapa cantik. Dia supposed to be higher lagi. Tinggi lagi sepatutnya. Ya. Skon kita hari ni. Tapi jadilah ni. Cuma dia dalam skon lah cuma. dalam dia kalau misal kata scones ni dia kalau dia tak naik tu dalam dia agak padat lah. Ya. Ya, bila padat tu you makan dia rasa macam berat. How to say dia heavy lah. Dia rich. Ya. Okay. So kaldunya pun dah nak jadi. So kita tunggu sekejap lagi. Saya kecilkan sikit oven saya ya. Betul. Yes. Macam Nuraini Abdul Jalil kata baru minggu lepas buat scones, tapi scones. terlebih mix. Jadi agak berat teksturnya lepas bakar. Yes. Dia tak boleh for scones dia tak boleh overmix. Tak boleh overmix ya. If you tak percaya, you boleh eksperimen sendiri. You overmix, you bagi dia gaul dia macam buat biskut and then you try bakar and you buat dia lebih kurang, you ngadun ketuk, tepuk, you tengok tekstur dia tak sama. Dia punya naik tak sama ya. Betul, Miss Yes. Sarah Abdullah dia kata balik-balik mix 2-3 kali je adunan For scones. scones, Tak boleh lama masa mix scone, takut bentat. Dia akan bentat dia akan bentat. Sebab dia tak ada apa ya, dia tepung dia banyak, dia akan dia jadi berat ya. So you be careful when you buat scone. Rose Jamia tanya, letak chocolate chip boleh tak Kak Zaidah? Boleh. Jom kita tengok Kak Zaidah Sikit lagi. pusing-pusingkan tu. Atasnya dah brown ya, tapi Ya. dia kurang naik. Katanya bau raisin dan Yes. scone. Sikit lagi. Yum. Okay, rakan niaga kita di Singapura dah muncul. Yes, for those yang nakkan produk Kak Zaidah daripada yang tinggal di Singapura ataupun Singaporeans yang nakkan produk Kak Zaidah, boleh hubungi Encik Ismail sebagai stokis kita di sana, dan ejen kita Encik Muhammad Ashraf, Encik Muhammad Syahrum ya, yang ada produk-produk Kak Zaidah. For those yang nak, boleh hubungi beliau. Dan for those yang nak jadi agent juga, kita alu-alukan ya. Even di Singapura juga boleh hubungi Encik Ismail ya. Sebab Encik Ismail selaku Kak Zaidah punya stokis di sana.
So ejen kita boleh ambil melalui Encik Ismail. Sebab kalau PKPB ni kita tak boleh hantar barang ke Singapura ya, melainkan kalau kita hantar dengan lori, ya, shipment, dan baru boleh. So kita perempuan yang nak jadi ejen boleh melalui Encik Muhammad Ismail ya. Alright. Boleh tukar kepada margarine ke butternya? Boleh lah kalau you nak try ya, sebab tapi margarine lebih masin ya, so you kena rasa dulu. Margarine lebih masin daripada butter ya, so you kena rasa dulu margarine-nya tu. Okey, saya rasa dah masak dah ni. There you go. Ya, dia tak berapa cantik naiknya tu. Alright. Tu brown pula. Dia supposed to be a bit higher lagi ya, tapi sebab Kak Zada tadi dah 2 kali kandun. Patutnya saya tak payah letak tadi. Jadi lain jadinya. Sikitlah lain. Sikitlah lain. Ya. Alright. Okay, so yes. ini yang the last one lah. Producer kita kat sebelah pun tak sabar dah ni. Yes. Okay, there you go. Dalam satu bancuhan lebih kurang 10 ya yang kita dapat. Tu tengok ya, Pak dia pergi naik tu. Look at that. Sedap bau dia Kak Zaida. Yes, memang sedap. Scone ni walaupun dia punya bahan-bahannya tak banyak, tapi dia ada bau dia tersendiri ya. You boleh tahu this bau butter. Is scone. Ya, bau butter. Dan dia milky bau dia macam mana? Dia bau dia milky. Bau susu. Yes. Bau susu from the butter, and then bau susu yang kita letak tadi. Okay, look at that. So kita sejukkan dia. Tapi ada yang suka makan. Dia supposed to be tadi, kalau Kak Zada tak masukkan mix dengan the second time tu, dia jadi lagi higher ya, lagi tinggi. Okay, look at that. Alhamdulillah. Siap dah scone kita. Siap dah scone. Rupa dia macam rock but it's not rock bun, okay? This is not rock bun. This is scones. Okay. Alhamdulillah dah siap dah scones kita. Yum yum. It's time to dine. Yes. Kelakor pula kat sini. Is it okay? Tak boleh lah. What happened? Tu rupa scones kita dah siap. Buat dia senang, cuma bakar dia about 20 minit like that lah. Nampak? Oh, okay, nak tunjuk tepi ni ya. Kita nak tunjuk dia punya tinggi dia tu. Ya, ada some scones je lagi tinggi. Itu betul-betul memang cantik ya. Ini Kak Zada tadi sepatutnya saya tak masukkan second time mix tu. Bila second time saya mix dengan kismis, dia akan jadi sedikit berat. Okay. Look at that. Okay, cara nak makan dia ada juga yang tanya macam mana nak makan Kak Zaida. Macam ni tu kita nak makan tu Kak Zaida. Ada yang suka makan panas, ada yang suka makan sejuk ya, terpulang. Macam mana nak makan Bel? Macam mana? Okay, kita tunggu Kak Zaida jam lah. cara makan macam mana. So Okay. eat with jam today. Okay, kita tak payah potong. Scones tak payah potong. You just break dia into two like that. Tak payah you nak kerat-kerat dia. Oh wow. Okay, boleh makan dengan jam. Dengan butter, dengan jam pun boleh. This is how you makan scones. Okay, makan gini pun boleh. Scones kita tak potong, kita koyak dia. Ni dia. Dia tengah panas ya. So you tangkup and then you boleh makan like that. Panas-panas for breakfast normally. Sedap juga kita slicekan butter, one piece of butter. One piece of butter. Lepas tu letak je, lepas tu kita kapit. Sedap ya, panas-panas. Yum. Yes. Si Smart tu, Vi katanya di UK panggil scones, tapi bila di US dipanggil biscuit. Yes, betul. Boleh guna self-raising flour, akan naik cantik. Selalu buat guna self-raising flour. Serve with whipped cream and strawberry jam and lovely with English tea. Ayo, sedapnya whipped cream kita dengan strawberry jam. Okay, so yum. Now
tadi you dah tengok ya, Kak Zara ada buat sikit silap tadi ya, waktu mengadun. Ya. So please jangan buat silap macam itulah ya, sebab kalau sekiranya Kak Zara masukkan tadi terus kismisnya tadi masa adunan yang pertama, dia akan jadi lagi higher, dia akan naik tinggi lagi. Maybe dia naik lagi sikit lah dah. Ya. Ni dia naik juga ni, tapi tak berapa cantik. Pada Kak Zara tak berapa cantik ni, ya. Dia supposed to be dia boleh naik tinggi lagi pada ni. Yep. Okey, kita dapat 10 biji untuk satu adunan. 2 4 6 8 9. So actually 10 9. 10 kan tadi? kalau yang tu kita dekat dalam tu jadi 10 lah. Okay. 10. 10. Boleh dapat 10. Ya, satu Kak Zara dah lari kan. Yes. Sebab dia tak cantik. Alright, siap dah. Alhamdulillah selesai dah menu kita hari ni, iaitu menu scones. There you go. Sedap ya. Ini So you makan good. pagi. Breakfast. Tapi biasanya English orang Mak Saleh dia makan pagi ni. For dia makan breakfast. breakfast, Patutlah, sebab senang Senang. je. Kita masuk. Masuk. Dia pun tak boleh lama ya. Kalau lama dia tak boleh mengadun lama, nanti dia akan bentat. Dia akan padat. Jadi you buat lebih kurang aja, kemudian you terap and then you bakar. Ya, sudah akan jadi lebih teksturnya lebih soft lah dekat dalam ya. Yes. Alright. Clotted cream and jam. Oh Yes. my, the coffee room. Yes, so good. Sounds so good. Okay. Yeah, Alhamdulillah. coffee room. She's very famous dengan dia punya scones ya. Ya, Bib. Welcome. Bib salah seorang pengusaha scones ya. Yes. Scones dia cantik, terbalik-terbalik scones. High tea pun apa tu? Pun sedap. Boleh ni. Yes, exactly. Betul. Sedap. Kalau kita ni makan macam ni sedap aja ya. Sapu butter panas-panas pun sedap, sejuk pun sedap ya. So boleh perempuan cuba ni di rumah. Okey. Kalau tak ada krim boleh juga pakai susu, tetapi you kena tengok jangan sampai dia lembik ya, sebab krim dia pekat. Kalau susu dia cair so you kena tengok dia punya adunan ya. Ada setengah-setengah tu pula letak juga telur di dalam ya. So for those yang vegetarian, you boleh makan scones ni. Sebab scones ni kita tak letak langsung telur ya. Okey. So Bel, alhamdulillah siap dah scones kita. Tunggu kejap lagi akan ada 1 minute video daripada kami. Thank you so much Kak Sada for the wonderful recipe. Saya jadi dah boleh buat scone dah kat rumah. Ya. Alright, so hingga kita jumpa lagi esok di waktu yang sama 2:30 tengah hari. InsyaAllah stay safe, jangan keluar rumah ya, dan kita harap dapat berjumpa lagi esok, dan InsyaAllah sehingga itu, Assalamualaikum, bye.